Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Muktasim RTU. Okay, hari ini kita akan ulang kaji reka bentuk dan teknologi tingkatan 3. Jom kita lihat intro dulu. Okey, untuk bab tingkatan 3, kita cuma ada 3 bab sahaja. Okey, iaitu bab 1, bab 2 dengan bab 3. Okey, kerana kita banyak masa kita gunakan untuk siapkan projek dan juga folio semasa tingkatan 3. Jadi tak terlalu banyak bagi teori. Okay, kita tengok satu persatu. Kita mula dengan bab 1. Okey, reka bentuk mekatronik. Okey, apa maksud reka bentuk mekatronik? Reka bentuk mekatronik iaitu reka bentuk produk atau sistem yang menggabungkan disiplin ilmu. Yang pertama elektrik, mechanical, elektronik dan juga kawalan pengatur caraan. Okey, jadi ada 4 untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Jadi 4 perkara ni kita kena ingat betul-betul. Salah satu soalan yang boleh dikatakan selalu keluar dalam peperiksaan. Dan biasanya pelajar boleh jawab lah. Okey, elektrik, elektronik, mechanical, kawalan dan pengatur caraan. Ingat 4 perkara ni. Okey. Elektrik, apa dia elektrik? Iaitu membekalkan arus elektrik, iaitu arus terus ataupun arus ulang-alik. Okey, membekalkan kuasa. Yang kedua, elektronik, iaitu susunan dan sambungan komponen elektronik dalam litar. Okey, yang komponen yang kecil, transistor, kapasitor, LED, diode dan sebagainya. Okey, ada saja benda-benda itu namanya elektronik. Okey, komponen-komponen elektronik. Okey, kemudian mechanical, iaitu gabungan komponen menjadikan produk berputar atau bergerak. Bila ada benda yang berputar, contohnya roda, okey, berputar ataupun bergerak, maksudnya dia ada sistem mechanical. Okey, yang selalunya melibatkan gear, okey, takal tali sawat. Okey. Yang keempat, kawalan dan pengatur caraan. Okey, iaitu mengawal atau memberikan arahan tindakan agar produk berfungsi secara automatik. Okey, keyword dia adalah automatik. Kita set siap-siap arahan pada kawalan ataupun pengatur caraan, okey, untuk memberi arahan tertentu supaya ianya berlaku secara automatik. Okey, kita tengok contoh. Sebenarnya contoh ni banyak dalam buku teks. Cuma bila kita ulang kaji, kita buat yang kita pilih satu saja untuk kita bincang, untuk kita tengok, untuk kita lihat dengan lebih lanjut. Okey, elemen mekatronik pada produk sedia ada. Kita ambil contoh yang paling mudah, iaitu kereta mainan kawalan jauh. Okey, apa yang ada? Iaitu elektrik. Di mana elektriknya? Okey, bateri. Dan juga motor arus terus. Bateri ini adalah sumber arus terus. Macam mana kita nak bezakan sumber arus terus dengan sumber arus ulang-alik? Mudah saja. Apa saja yang menggunakan bateri? Okey, sel kering, sel basah, sel alkali, okey, bateri 9 volt. Yang menggunakan bateri, bukan menggunakan sumber kuasa plug tu, yang kita plug tu. Okey, maksudnya kita menggunakan arus terus. Okey, bila kita guna plug, maksudnya dia menggunakan arus ulang-alik. Jadi mudah kita nak ingat macam itulah. Bila tengok saja kereta menggunakan bateri, arus terus. Contohnya drill. Cordless drill. Cordless drill dia tak ada, dia menggunakan bateri. Maksudnya dia adalah arus terus. Tapi bila drill yang menggunakan plug, okey, yang lebih berkuasa tu, untuk tembus dinding tu, yang ada hammer dan sebagainya tu, itu adalah arus ulang-alik. Itu beza dia, mudah saja kita nak ingat. Okey, seterusnya, elektronik. Kita ada geganti dan juga pemacu motor. Okey, komponen yang ada dalam kereta mainan kawalan jauh. Okey. Mechanical, kita ada gear. Okey, untuk pindahkan kuasa daripada motor kepada
roda untuk berputar. Okey, kita gunakan gear. Jadi di situ ada komponen atau ada sistem mechanical. Okey, yang seterusnya kita ada kawalan dan pengaturcaraan, iaitu mikro pengawal. Okey, di mana daripada remote control kepada kereta tu. Okey, bila kita tolak ke depan, dia pergi ke depan. Bila kita belok ke kiri, dia akan belok ke kiri. Maksudnya dia menerima arahan. Okey, kita setkan arahan dan dia bertindak mengikut arahan secara automatik. Dalam bab 1 juga, okey, dalam bab 1 juga kita lihat gambar rajah blok. Okey, dan untuk gambar rajah blok kita rujuk pada produk yang sama, iaitu kereta mainan kawalan jauh. Okey, input okey, bila sebut rajah blok, dia ada 3, iaitu input, proses dan juga output. Okey, mudah saja. Input ni permulaan dia, proses ni pertengahan dia, output ni hasil apa yang berlaku. Okey, jadi untuk input, untuk kereta mainan kawalan jauh, kita ada panel pengawal tanpa wire, remote control tu. Okey, proses iaitu makro pengawal, dan juga output kita ada pemacu motor dan juga motor arus terus. Apa yang berlaku? Roda berputar. Okey, ini juga yang penting, iaitu langkah-langkah proses penambahbaikan pada kereta kawalan jauh. Okey, ada 6 step yang dibagi, iaitu yang pertama membuat lakaran, iaitu elemen reka bentuk, prinsip reka bentuk. Okey, yang ini kita dah belajar masa tingkatan 1. Kita akan ulang juga dalam bab 2 nanti. Okey, kemudian kita memilih bahan, pilih apa yang kita nak tambah pada kereta kawalan jauh kita ni. Okey, kemudian kita ada membuat pengaturcaraan. Okey, kita set dia punya coding dia. Kalau kita guna phone, kita set di phone lah. Kalau kita guna komputer, kita set di komputer, supaya mikro pengawal tu dapat menerima maklumat yang kita nak masukkan. Okey, kemudian membina dan memasang, dan yang kelima membuat kemasan. Akhir sekali produk siap. Okay, dalam bab 1 tadi tu, kebanyakannya kita memang kita dah buat amali. Saya ingat sempat kalau untuk tahun 2000 ni, di awal tahun sebelum PKP, masing-masing mesti dah sempat buat amali bersama dengan cikgu-cikgu di sekolah. Jadi kita dah lebih mudah, lebih faham. Kita nampak macam mana kita buat nak menghasilkan kereta kawalan jauh, ataupun bergantung kepada sekolah masing-masing lah. Tapi yang penting kita belajar macam mana kita nak buat coding. Okey, kita dapat pengalaman. Bukanlah kita nak mahir, sebab di peringkat tingkatan 3 ni belum menjadi keperluan untuk kita faham setiap makna-makna kod pada pengaturcaraan. Okey, cukup kita tahu macam mana proses dia dan apa fungsi pengaturcaraan ni dalam hidup kita, dalam penggunaan seharian. Okay, jadi kita teruskan dengan bab 2. Okey, iaitu bab penghasilan produk. Untuk bab ni kita belajar untuk menghasilkan projek tingkatan 3. Okey, apa itu penghasilan produk? Itu aktiviti menghasilkan produk baru atau mengubah suai produk sedia ada. Okey, mengubah suai ni bahasa lain dia inovasi. Okey, kita tengok tujuan penghasilan produk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna pada masa kini dan akan datang dengan mengaplikasikan teknologi terkini dan moden. Okey, kita tengok sama juga saya akan pergi dengan laju dan ringkas padat apa yang kita dah belajar dalam bab 2 tingkatan 3. Okey, yang pertama tadi kita dah tengok pengertian, sekarang kita nak tengok langkah-langkah proses penghasilan produk. Okey, apa yang kita nak buat, bagaimana proses-proses dia. Okey, yang pertama kajian keperluan pelanggan. Okey, yang kedua melakukan penyelesaian masalah inventif. Kemudian project brief, okey, penjanaan idea, lakaran idea, penghasilan produk, pengujian atau penambahbaikan, dan akhir sekali pendokumentasian. Tujuan kajian keperluan pelanggan ataupun survey. Survey kita buat, kita nak dapatkan soal selidik. Kita nak tengok apa dia. Okey, memastikan keperluan dan kehendak pelanggan dipenuhi. Okey, menghasilkan idea reka bentuk yang dapat meyakinkan pelanggan.
memastikan idea reka bentuk produk yang akan dihasilkan mengandungi kriteria yang diperlukan. Ini tujuan kita buat kajian keperluan pelanggan. Kita nak tahu apa yang pelanggan nak. Okey? Kita nak hasilkan produk supaya produk kita ni boleh dijual. Jadi kalau produk yang kita hasilkan tidak mendapat ataupun tidak memenuhi ciri-ciri yang pelanggan nak, maka produk kita nanti tidak akan berjaya dijual. Itulah salah satu proses utama sebelum kita menghasilkan produk adalah membuat kajian keperluan pelanggan. Apa yang pelanggan nak, apa yang pelanggan mahukan, apa yang pelanggan perlu. Okey, bukan kita tapi pelanggan kita. Okey. Jadi kajian keperluan pelanggan ni sangat penting.